kita akan belajar bab 4 iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah mengenal pasti jenis dan ciri iklim dengan tepat dan menghuraikan 3 ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Apakah jenis iklim di Malaysia? Malaysia mengalami iklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Hanya kawasan yang terletak di garis lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan mengalami iklim ini. Antara negara yang mengalami iklim ini ialah Malaysia, Indonesia, Singapura dan lain-lain lagi. Ciri iklim di Malaysia iaitu suhu, hujan dan angin. Yang pertama ialah suhu. Kedua ialah hujan. Terdapat 2 jenis hujan di Malaysia iaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Pelajar-pelajar, berikut merupakan perbezaan hujan perolakan dan hujan bukit. Pelajar boleh melihat perbezaan kedua hujan ini daripada gambar raja tersebut. Hujan bukit mempunyai bukit, lalu yang tiada bukit adalah hujan perolakan. Bagaimana hujan perolakan ini boleh berlaku? Yang pertama, permukaan bumi akan dipanaskan oleh pancaran cahaya matahari. Lalu, air akan tersejat dan akan membentuk wap air. Kemudian, udara panas akan naik bersama-sama wap air ke atmosfera. Lalu ia akan menjadi sejuk apabila sudah sampai ke paras tahap tertinggi dan akan mengalami proses pemeluapan lalu menjadi titisan air dan membentuk awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini merupakan awan yang kerap berlakunya hujan. Bagi hujan perolakan, kebiasaannya hujan lebat ini akan turun pada lewat petang dan mempunyai kilat serta petir. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang cikgu akan sambung menerangkan berkenaan proses berlakunya hujan bukit. Hujan bukit ini, ia akan berlaku di kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap, di mana udara lembap daripada laut akan dipaksa naik ke cerun bukit yang tinggi. Udara akan menjadi sejuk dan wap air pula akan mengalami proses pemeluapan lalu menjadi titisan air dan membentuk awan. Hujan bukit ini akan turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. Lalu, bahagian cerun yang terlindung daripada udara lembap akan menerima hujan yang sedikit di mana ia dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Jenis yang ketiga iaitu angin. Terdapat 3 jenis angin. Yang pertama angin monsun, yang kedua angin Sumatera dan yang ketiga angin tempatan. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu akan menerangkan berkenaan dengan angin monsun. Terdapat 2 jenis angin monsun iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Apa itu angin monsun timur laut? Angin monsun timur laut ini ia berlaku pada awal bulan November hingga Mac. Cikgu ulang semula. Angin monsun timur laut ini berlaku pada awal bulan November hingga Mac, di mana ia bermula daripada kawasan pendalaman benua Asia yang bertiup merentasi Laut Cina Selatan dan sampai ke Malaysia dan dikenali sebagai monsun timur laut. Angin monsun timur laut ini akan membawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Pahang dan juga Terengganu, di mana akan berlakunya musim hujan lebat pada kawasan di pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak serta pantai utara dan timur Sabah. Seterusnya, cikgu akan menerangkan berkenaan angin monsun barat daya. Angin monsun barat daya ini bertiup pada pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September. Cikgu ulang kembali, ia bertiup dari pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September, di mana ia berasal dari benua Australia
yang bertiup merentasi Laut Hindi dan sampai di Malaysia dan dikenali sebagai angin monsun barat daya. Ia akan membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia kerana ia dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera iaitu Indonesia. Pelajar boleh melihat perbezaan arah tiupan angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya melalui arah tiupan angin tersebut. Di mana angin monsun timur laut, arah angin tersebut akan bertiup dari arah atas ke bawah, manakala angin monsun barat daya, angin tersebut akan bertiup daripada arah bawah ke atas. Jenis angin yang seterusnya ialah angin Sumatera. Angin Sumatera ini akan bertiup dari bulan April hingga Mei dan dari bulan September hingga Oktober. Cikgu ulang kembali, angin Sumatera ini akan bertiup dari bulan April hingga Mei dan dari bulan September hingga Oktober, di mana angin ini berasal daripada Sumatera, Indonesia. Angin Sumatera ini akan bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya dari Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru, di mana ia akan membawa hujan lebat dan disertai kilat dan petir. Angin yang seterusnya ialah angin tempatan. Terdapat dua jenis angin tempatan iaitu bayu laut dan juga bayu darat. Pelajar boleh melihat perbezaan dua angin tempatan ini melalui gambar yang ditunjukkan iaitu bayu laut akan berlaku pada waktu siang, manakala bayu darat akan berlaku pada waktu malam. Cikgu akan menerangkan satu persatu. Pertama, cikgu akan menerangkan berkenaan bayu laut. Bayu laut ini akan berlaku pada waktu siang di kawasan berhampiran pantai, di mana akan berlakunya tekanan udara di permukaan laut yang lebih tinggi daripada tekanan udara di bahagian darat. Lalu, udara akan bergerak dari laut yang bertekanan tinggi ke daratan yang bertekanan rendah. Seterusnya, cikgu akan menerangkan berkenaan bayu darat. Bayu darat ini akan berlaku pada waktu malam di kawasan yang berhampiran pantai, di mana akan berlakunya tekanan udara yang tinggi di kawasan darat berbanding tekanan udara di kawasan permukaan laut. Lalu, angin akan bergerak dari kawasan darat yang bertekanan tinggi ke laut yang bertekanan rendah. Perkara penting yang pelajar perlu tahu adalah angin akan bergerak daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Cikgu berharap pelajar dapat memahami berkenaan jenis dan ciri iklim di Malaysia. Jadi, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua.